penjelasan. Saya selaku generasi muda yang bakal mewarisi negara ini, mendengar penjelasan yang berhormat, saya amat khawatir. Kerana baru-baru ini antara benda yang dibincangkan di negeri yang kaya, iaitu di negeri Teluk, yang mana ketika itu krisis Teluk amat ketara. Tetapi andaian pertama mengatakan the real time bomb ialah krisis Teluk, iaitu Palestin dan Israel. Tetapi ada hujah mengatakan the real time bomb ialah masa depan pekerjaan golongan pekerja di Teluk, yang sehingga hal ini kerana sikap demokrasinya yang tidak mampan dan dasar pembangunan yang tidak mewujudkan peluang-peluang pekerjaan, pada pandangan mereka itu merupakan the real time bomb apabila pekerja-pekerja tidak diadili atau diurus dengan baik. Kerana terdapat satu dinamik yang mana kalau gagal diurus oleh kerajaan, kelompok yang lain, mungkin kelompok pengganas, kelompok terorisme, yang mana kita tidak mahu wujud di dalam kerangka politik dunia pada hari ini. Terima kasih. Baik pula, masalahnya ialah sekarang pihak swasta yang melabur sedang pilih mana negara mereka boleh pergi. Ini akan bawa masalah kepada negara-negara macam di Eropah sekarang. Mereka menghadapi masalah dengan dia punya subsidi. Kerana mereka balik ke Eropah sekarang, strategi mereka untuk kendalikan masalah kegawatan ekonomi ialah kaedah Keynes. Mereka pakai banyak duit untuk pump priming di Eropah. Tetapi strategi ini meningkatkan kerajaan-kerajaan ada hadnya. Di Eropah beberapa kerajaan tidak dapat membayar balik hutang mereka, macam di Iceland ataupun di Greece, dan sekarang kita dengar di Espanyol dan Portugal. Mereka ini terpaksa tarik balik subsidi, tarik balik pension, kurangkan gaji pekerja dalam kerajaan, dan itu ada time bomb di Eropah. Kerana pekerja orang di Eropah dijejas. Jadi memang betul masalah dengan ekonomi dunia ini akan membawa masalah besar untuk rakyat miskin, dan ada kemungkinan ada kekacauan dalam negara-negara ini. Okey, oleh kerana ekonomi global ini mempunyai kelemahan yang berpunca daripada struktur dia sendiri, risiko kegawatan ekonomi akan sekali lagi dilanda dunia dalam 5 tahun yang akan datang ini adalah besar. It's a big chance kita akan ada lagi satu kegawatan ekonomi. Oleh itu kemungkinan Malaysia akan mencapai pertumbuhan GDP sebanyak 6% setahun untuk 10 tahun yang akan datang ini adalah tipis, unlikely, tak mungkin berlaku. Saya ingin bertanya pada pakar-pakar ekonomi di EPU dan Kementerian Kewangan, mereka tak tahu ke bahawa ekonomi dunia ini tak begitu stable? Kita ada satu masalah dengan consumer demand, lembab saja. Ataupun mereka tahu, tetapi apa yang keluarkan adalah satu dokumen politikal, kerana mereka dipaksa, ditekan oleh Menteri Kewangan, oleh Perdana Menteri, bawa satu dokumen yang optimis, kerana saya perlu untuk election tahun depan. Nampaknya macam itu. Kalau kita tengok statistik di seluruh dunia ini, the world economy is not doing well. Tapi apa yang diberi dalam kita punya plan dokumen ini is off the mark, completely off the mark, not realistic. 6% per year for 10 years, come on lah, siapa you nak tipu? So that is a problem. I'm very surprised, kerana saya tahu two possibilities lah. Orang ini tak tahu, mereka tak training, mereka bodoh. I don't believe it. I tahu ada ramai orang yang pandai situ. Saya ingat ini mereka ini mesti keluarkan dokumen macam ini, katakan 6% boleh. Tak boleh lah. Kita kena cari kaedah, kita kena tengok apa realiti, baru kita boleh aturkan strategi yang boleh kerja. Bila kita hanya buat macam ini, sleight of hand, apa gunanya? Terima kasih, Sungai Siput. Saya berminat apabila Sungai Siput menggariskan kajian mengatakan bahawa pertumbuhan 6% tu 6% tu barangkali tidak mungkin boleh dicapai. Kemungkinan 4 ataupun lebih kurang daripada itu. Ini bermakna matlamat yang telah
digariskan atau diwawakan untuk mencapai negara berpendapatan tinggi kepada garis yang disebut oleh Perdana Menteri itu juga tidak mungkin tercapai. Kalau tidak mungkin tercapai, maksudnya persembahan yang diberi pada minggu lepas itu untuk meyakinkan rakyat itu sebagai apa? Dan sekali lagi seperti yang disebutkan rakan Sungai Siput, saya nak bertanya, kalau kaki tangan kerajaan yang berjawatan tinggi dalam APU menyedari perkara ini tetapi masih lagi mempunyai sikap menyembunyikan fakta atas dasar politik semata-mata, sedangkan analisa ini juga sebahagian daripada tanggungjawab yang dipegang bersama oleh mereka dan kita bersama. Apakah sebenarnya mereka ini bersekongkol untuk bawa negara kita ke arah yang ditentukan oleh mereka sendiri? Saya minta pandangan Sungai Siput dalam hal ini. Terima kasih. Terima kasih Dr. Saya kita tak boleh salahkan civil servant lah. Mereka ikut arahan. Dan jika ada political decision untuk mengatakan kita mesti ada optimis, kita perlu ini yang optimis, apa mereka boleh buat? Tapi saya ingin tanya inilah, katakan, but even if we can, katakan kita boleh berlakunya, katakan kita berupaya memperkembangkan ekonomi negara sebanyak 6% setahun untuk 10 tahun yang akan datang. Adakah ini satu yang kita harus melakukan? Can we afford to grow at 6%? Kita semua tahu mengenai masalah pencemaran alam. Kita tahu ada masalah pemanasan dunia, masalah perubahan cuaca, masalah kenaikan paras air laut akibat pemanasan dunia. Jika kita memperkembangkan ekonomi Malaysia 6% setahun berturut-turut, dalam 10 tahun kita akan kembangkan ekonomi kita 80%. Jadi carbon dioxide yang keluarkan juga 80% akan naik. Pencemaran alam pun 80% akan naik. Jika kita mau lakukan perkembangan ekonomi GDP 66% setahun, Thailand juga mau, Filipina juga mau, Indonesia juga mau, India juga mau, China juga mau. Mampus, alam sekitar akan mampus. Ya, apa akan berlaku pada alam kita dan cuaca dunia? Bila kita bincang isu pemanasan dunia di Dewan ini, semua sokong. Kata, ya, kita harus ambil berat. Tetapi bila kita bahas rancangan ekonomi untuk 5 tahun akan datang, nampaknya kita sudah lupa masalah bencana alam, masalah alam sekitar. Pertumbuhan 6% sokong. Membina 2 kilang desa aluminium di Sarawak yang akan mencemarkan, sokong juga. Membanjiri Bakung dengan satu ampangan besar, tenggelami satu kawasan lebih luas dari Singapura, akan lepaskan lagi gas methane ke udara, sokong. Undi, lurus. Where are we going? What is going on here? Nampaknya kita di Dewan ini ada split personality, tuan-tuan. Schizophrenic dalam bahasa Inggeris. Tuan yang dipertua, sebagai pemimpin, Sikit, boleh? Terima kasih Yang Berhormat Sungai Siput. Sedar ke Yang Berhormat Sungai Siput bahawa Yang Berhormat Perdana Menteri membuat janji di Copenhagen menurunkan 40% carbon emission per capita per GDP. Ini perkara yang perlu diambil perhatian, ya. Dan Yang Berhormat Sungai Siput juga mungkin perlu juga kita ingatkan Dewan, mungkin RMK 8 sasarannya 7.5% pertumbuhan, tapi yang tercapai hanyalah 4.7. Tak pernah setahun pun dalam 5 tahun RMK 8 bahawa 7.5 dicapai Muhammad Sungai Siput. Dan RMK 9 yang disasarkan 6%. Tetapi dalam 5 tahun 2009 hingga 2009 tak pernah capai 6% pun, hanya 4.2, meskipun Petronas membenamkan 235.6 bilion. Jadi Sungai Siput, kalau boleh saya minta Sungai Siput sebutkan, kalau benarlah begini cara kita memacu pertumbuhan, are we driving at second gear for 10 km? Apakah kita memandu pada gear 2 untuk 10 km? Cukup ganas dan rakus.